الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والغلاء ما لا يكشفه أحد غيرك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الآية صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kami turunkan Al-Quran itu di atas bukit, yakni Gunung Ganang, kau akan lihat Gunung Ganang itu hancur lebur kerana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz kita yang mempengerusikan majlis pada malam ini. Anak-anak tahfiz, para hufaz, mudah-mudahan Allah beri peluang kepada adik-adik untuk hafal ayat-ayat Allah. Allah terima niat baik adik-adik yang berada di Ma'had Tahfiz ini untuk mengkhatam dan simpan Al-Quran itu dalam dada kita, untuk kita bawa balik persembahkan dengan kepada Allah di hari akhirat kelak. Khususnya ibu-ibu, ayah-ayah yang turut bersama pada malam ini menumpang keberkatan Al-Quran. Mudah-mudahan Quran menolong kita di akhirat kelak. Kampung Sungai Ulak ni tak asing daripada saya, kerana Tok Wan saya orang Sungai Ulak. Jadi kawasan ni memang kawasan cik-cik dulu, duk jalan kaki di mandi sungai atas tu sikit, cari ikan. Hari raya ni pusing ketuk habis pintu rumah orang kot ni. Tak sangka tahun 2021 ni saya boleh mai duduk dalam satu perumahan yang Masya Allah, celah-celah pokok, dan ada Ma'had Tahfiz bubuh tar sampai atas bukit tu. Saya naik sampai atas bukit lah, buka balik poster, betul ke orang ni. Nah, tengok Ustaz mesej kata dekat stesen minyak 5. Baik. Pada malam ini sempena kita duduk di dalam Ma'had Tahfiz ini dalam keadaan wabak yang masih tulak dalam dunia kita, khususnya di Kedah hari ini 195 kes Kedah. Duk nampak tu macam nak PKP juga. Na'udzubillah min zalik. Harap-harap menurunlah kes di Kedah ni. Hari ni 4,000 lebih yang kena jangkitan, dan dijangka, kata pihak kementerian, dijangka akan lebih dalam tempoh seminggu ni. Maksudnya akan naik lagi. Tapi kira okey lah, sebab yang tak semayang lagi ramai daripada 4,000 hak kena Covid ni. Covid ni orang baik kena, orang jahat kena. Orang semayang pun kena, orang tak semayang pun kena. Sebab bala ni bila turun semua kena. Bala bila turun semua kena. Dia tak pilih bulu dah.
Serupa dalam hadis Nabi SAW diceritakan, Allah akan menenggelamkan tentera yang menuju ke kota Mekah. Mereka ni nak robohkan Kaabah, mereka ni nak perang kota Mekah. Bila mereka sampai dekat satu tempat, Bibaidain, kata Nabi, sampai satu tempat nama Baida, Allah tenggelamkan daripada hak mula tu sampai hak ujung ni, tenggelam semua. Rombongan yang besar tu Allah tenggelamkan. Yukhsafu bi awalihim, Allah tenggelamkan yang orang yang awal, wa akhirihim, haklah pun tenggelam juga. Jadi ditanya kepada Nabi SAW, kalau ditenggelamkan macam tu, di kalangan orang yang ditenggelamkan oleh Allah itu, wa fihim aswaquhum, dalam hak yang pi tu bukan semua nak perang. Ada yang pi tu nak berniaga. Ada yang waman laisa ma'ahum, orang pi tu dah tengok ramai, follow sekali ya. Maka Nabi SAW kata Allah tenggelamkan semua juga, daripada awal sampai habis. Tak kira hak duduk dalam line tu, daripada awal sampai habis tenggelam. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Ini dalam bab ikhlas ulama bahas. Jadi bila tanya pada Nabi macam mana hak awal, hak yang dalam depa tu bukan semua orang jahat, ada orang baik. Kata Nabi, yub'asu, depa ni akan dibangunkan di akhirat ala niyatihim. Depa akan bangun di akhirat itu, kata Rasulullah, ikut niat depa. Kalau niat mereka itu nak pergi Mekah, nak beribadat, maka syurga bagi dia. Kalau niat dia nak runtuhkan Kaabah, maka neraka bagi dia. Kalau tujuan dia nak pergi berniaga, nak cari rezeki, nak cari nafkah halal, dia baik. Walau dia dimatikan oleh Allah, ditenggelamkan dalam kejadian tersebut, tapi matinya ikut niat. Maka kita hari ini terkena dengan wabak yang macam-macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan wabak yang saya kira memberi tekanan emosi kepada rakyat sebenarnya. Orang yang kena ni dia stres. Tak boleh pergi mana, kena kurung, pakai gelang. Anak sakit, tak boleh pergi klinik, kena orang hantar. Nak pergi hantar, tak boleh telefon dia pemain. Pakai baju macam nak ambil sarang lebah. Tutup muka tu. Habis, main ambil kita berjalan pergi. Lepas tu mati tak boleh pergi tengok. Macam hari ni almarhum Tun Saleh Abbas yang meninggal dunia hari ni, dia COVID. Tak ada siapa boleh pergi duduk usung jenazah dia. Anak dia pun teriak tepi kubur, tak boleh nak pergi. Ini ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Orang yang sabar Allah bagi pahala. Orang yang tak sabar, dia tidak akan dapat pahala daripada musibah yang Allah timpakan. Walau dalam keadaan wabak yang berlaku ni adik-adik, abang-abang, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, Quran tak boleh tinggal. Passion orang kita ni, Quran dia suka tinggal. Dia dok rasa macam Quran tu satu benda yang dibaca waktu mati. Dibaca waktu mati, baca waktu tak boleh tidur malam, dia baca waktu anak dia sakit, baca waktu kena gangguan. Tidur malam ya kena tindih, tidur malam kena tarik kaki, lagi orang geletek pergi bunyi atas bumbung. Habis keluar, habis muqaddam semua keluar. Quran tak baca. Ni kalaulah kes ini berterusan, dijangka naik sampai 8,000 sehari. Boleh pergi sampai 8,000 sehari. 8,000. Nak lungguk tang mana ni dalam hospital ni? Nak pitak tang mana dalam hospital orang yang sakit berjangkit macam ni? Nak kawal macam mana? Kalau meleret sampai Ramadan, 2 tahun lah semayang di rumah. Tahun lepas semayang di rumah dah. Banyaklah muslimat duk komplain, hantar SMS dekat Imam Qaryah, harap-harap tahun ni ustaz boleh semayang lah. Kalau ustaz semayang dalam masjid, kami duduk di luar lah, buat berkumpulan keluarga masing-masing. Awak pasal apa? Tak larat semayang dengan abang di rumah. Awak abang baca tak bunyi. Habis waladdallin amin, senyap. Allahu Akbar.
Bini pun tanya, bang baca apa senyap tu? Semayang sunat ni. Dia bukan gaduh macam derah. Nampak? Dah dia bodoh satu, dia mohong bini dia satu. Habis-habis tak ingat, ulang qul huwallah pun tak apa dah. Boleh, tak ada masalah. Ulang surah yang sama, tak ada masalah, tak berdosa pun. Tapi tak reti nak baca. Ustaz, saya baru pergi belajar ya ustaz. Belajar apa? Qiraati 1. Ba a ba a a a ba a ba a a. Lepas tu ta sa ta ta sa sa ta. Dia baca tu. Tu kah? Habis-habis waladhdallin tanya ustaz abang. Ustaz kata bacalah hak mana mudah. Tai orang mengajar tu dia duduk main WhatsApp. Tai orang duduk mengajar dia duduk belik ibu jari kaki dia, dia duduk pikir, dia main Facebook, dia buka handset, dia main Facebook kan. Orang duduk mengajar ni, dia duduk main. Baik orang main mengaji lena lagi bagus daripada duduk main handset. Sebab dia lena, dia tak faham apa tu. Dia dapat pahala main mengaji, dia lena, lepas tu dia orang habis dia bangkit. Tapi tak kira ada jamuan, dia celek mata. Jenis ni dah juga. Kalau kerak bagi sekali aku ni. Mengaji dia lena, makan celek. Patutnya waktu makan dia lena, waktu mengaji celek mata, tu baru betul. Dia masa makan celek aja mata, masa mengaji. Tapi lena tu lagi bagus daripada main waktu orang mengajar. Karena bila main waktu orang mengajar, dia akan dapat maklumat tu sikit-sikit masuk telinga. Orang hamba lain dia faham lain. Baik lena tu tak faham, senang. Jadi bila dia tak faham, tu dia ustaz kata bacalah hak mana paling mudah, dia pun penderah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba Allahu Akbar. Habis mayang bini tanya, bang baca apa tadi bang? Ni qiraat, hang tahu tak? Tu bukan qiraat bang, tu qiraati. Kalau bang mayang baca qiraat sah, qiraat yang dibenarkan dalam Islam, qiraat yang sahih, boleh baca dalam semayang, diterima. Seperti mana yang diajak oleh Nabi SAW, sah baca dalam semayang. Tapi tu qiraati bang. Itu bukan qiraat, itu qiraati. Jadi kejahilan tu berlaku kerana masyarakat tidak mengambil berat tentang kepentingan Al-Quran. Tengok tempat mengaji Quran, rumah lama, renovate. Bagus ya, orang yang bagi tanah ni Masya Allah, Tabarakallah. Jangan duk ungkit dah, jangan duk cerita ke orang kata tanah dia. Bukan tanah dia dah, dia dah wakaf dah. Ni tanah wakaf. Tanah wakaf kan bagi guna? Wakaf kan? Wakaf. Tak ada. Tanah ni tanah Allah lah. Dia tak boleh abang ada kata tanah saya. Tak boleh. Main mana tanah hang? Hang dah wakaf lah. Dia tak? Patut tu tanah pakcik tu dia perbuat mak tapi bukan tanah pakcik tu. Pakcik tu dah serah pada Allah. Dia tak boleh kata tu tanah mak saya tu. Tak boleh kata lagu tu. Ikhlas ni benda yang payah dapat. Tahniah orang yang boleh bagi tanah tempat yang mahal macam ni. Ada universiti dah di sini. Universiti Kuala Lumpur, ada politeknik. Tu mahad kami, Mahad Al-Iman li Ulumil Quran. Boleh wakaf tanah depan universiti Insaniah. Dah jadi pekan dah Kuala Keti. Boleh wakaf tanah. Ini satu benda besar. Ikhlas tu kena jaga. Kerana setan dia akan kacau kita, bagi kita terasa hati. Tengok Tafiz tu buat program, tak buat surat kat kita, tak panggil kita. Kan dulu mula-mula panggil, lama-lama tak panggil. Jangan berasa hati macam tu. Setan duk robek kita. Adakah kita sedekah, kita wakaf supaya orang puji kita? Supaya orang sanjung kita? Tak, baik kita yang buat Mahad Tafiz. Kita dah wakaf. Bila dah wakaf, Allah dah terima wakaf kita. Jangan kata dalam hati, tu tanah aku yang bagi kat mereka. Aku duk kata dah, kena buat macam ni, buat macam ni. Tak payah peduli, dah serah dekat Mahad Tafiz. Biarlah mereka belajar, ikhlaskan hati. Ada satu orang makcik tu,
Tok lah tok. Masjid Ghairu Jami' Yayasan Khairyah tu tepi jalan tu, hak bangunan besar sekali tu. Tok tu baru meninggal baru ni. Tok tu dia duduk dekat kampung Sira, jalan nak pergi Baling tu, kok jalan belakang. Rumah dia sebelum IPD Baling belah dalam ni. Rupanya tok pada kawan saya, satu kelas dengan saya. Dia tak pernah habaq kata bangunan hak kita duk mengaji ni, tok aku wakaf, tak pernah habaq. Saya mengaji dengan dia zaman sekolah dulu ni. Tahun 2000 dulu ni, tahun 97, 98 sampai tahun 2002. Lah tahun 2021 baru tahu kata tok dia yang wakaf. Jadi tahniah kepada orang yang boleh wakaf. Saya doakan supaya orang yang mewakafkan ini dikurniakan keikhlasan yang besar. Bila dia mati, dia melihat keindahan alam kuburnya hasil daripada tanah dunia yang dilepaskan. Walau tanah ni boleh jual, boleh buat perumahan, boleh buat apa, tapi lepas kerana apa? Kerana nak melihat adik-adik yang ada depan ni hafal Quran. Orang yang bagi seketui bata untuk buat mahat tahfiz pun pahala dia besar. Tambah orang yang boleh bagi tanah lagi hebat lah. Mudah-mudahan lah Allah bagi keikhlasan. Ikhlas ni payah. Benar payah. Kita dah buat kerja lama dah. Tiba-tiba orang tak lantik kita jadi calon pilihan raya. Aku dah tabak berah hari-hari banjir aku turun piduk berendang sampai ke paha ni. Tak calon orang lain. Marah lah kita. Ungkit lah. Dulu aku buat ni. Awak tak dapat. Lepas tu bebai. Tak mau tolong kempen dalam pilihan raya. Pasal apa? Pasal kita tak jadi calon. Kalau kita jadi calon tak apa. Na'udzubillah min zalik. Mungkin kerana orang yang wakaf tanah ni satu hari lahir daripada keturunannya satu orang ulama yang hebat. Benar tak? Ustaz, saya anak saya tak ada hafal Quran dah Ustaz. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim diceritakan bagaimana orang yang satu orang ulama ni, satu orang pakcik ni, dia tukang masak kepada ulama. 30 tahun tak pernah makan makanan yang tok guru yang dia masak tu. Mana dia masak sedap, memang sedap lah dia masak. Dia tak pernah ambil bagi tok guru makan dulu. Tok guru dia makan dulu. Dia masak ni, kita kalau masak makan. Oh, tak tahu ustaz nak main. Mana? Kan? Malam ni ada makan tak? InsyaAllah. Ustaz jawab lambat lah. InsyaAllah lambat. Musim PKP nak makan apa tu? Ayam kawi tu lah. Sembelih kambing lah apa semua nak sambut ustaz mai. Tak apalah dulu. Ustaz lagi, ustaz pula kita tabuh dulu. Tukang masak ni disebut dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dia masak, dia tak makan makanan yang dia masak tu selama puluhan tahun. Masak kata tak sentuh makanan tu. Hormat kerana makanan tu nak diberikan kepada orang alim. Bayang tengok. Allah lahirkan daripada anak dia orang alim. Dia kata berkat aku masak dekat tok guru aku, anak aku jadi ulama hebat. Tu baru jadi tukang masak kat tok guru. Belum ngaji dengan tok guru lagi. Keberkatan tu yang kita cari. Baik. Maka orang yang hafal Quran ni, semua orang layak hafal Quran. Quran ni milik semua. Quran untuk semua orang. Semua layak hafal Quran. Semua layak bergelar Hufaz. Di Malaysia orang hafal Quran panggil Al-Hafiz. Al-Hafiz ni kalau di negara Arab orang yang hafal hadis ratus ribu baru panggil Al-Hafiz. Tapi dah di Malaysia ni jadi uruf kita. Orang yang hafal tulis Al-Hafiz. Tapi yang banyaknya Al-Hapus. Takat muqaddam pun tak ingat. Boleh qul huwallah, alha, lepas tu berhenti. Baca alhaakumut takasur kan. Tu pun adik-adik jangan pandang lekeh pada surah yang pendek-pendek dalam Quran. Ustaz tu imam kampung saya tu ustaz, dia baca surah do alha. Surah apa? Tu alhaakumut takasur. Oh, surah Al-Kautsar. Asyik surah tu ya saya sampai cemui dengar. Jangan. Karena kisah Al-Kautsar itu, surah Al-Kautsar menceritakan tentang Al-Kautsar, telaga Kautsar Nabi SAW. Surah tu dia cerita apa? Alhaakumut takasur.
Kamu ni sibuk cari harta benda, anak pinak lah, sibuk dengan jawatan. Cari dunia sampai lupakan Allah. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu dimasukkan ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nabi lapak satu malam, suruh lapak Rasulullah SAW lapak. Pernah tak mimpi Rasulullah? Pernah? Tak pernah. Sian. Aku pun tak pernah. Banyak benda dah kita mimpi, tapi bab Rasulullah ni kita tak mimpi. Sebab mata kita kotak. Mata kita ni kotak. Tengok benda-benda tak elok banyak. Mata kita ni suka tengok maksiat. Mata kita jarang tengok Quran. Jarang tengok kitab. Jarang tengok muka mak ayah kita. Duduk depan mak pun tengok WhatsApp lagi. Tengok Facebook lagi. Kita tengok movie. Kita tengok TV. Kita tak tengok muka mak ayah kita. Kita tak tengok muka guru kita. Kita tak tengok alam semesta yang Allah cipta ni cantik, indah. Kita pilih benda-benda jahat kita tengok. Maka Allah haramkan mata yang jahat ni untuk tengok Nabi Muhammad SAW. Kali ingat aku lah. Pasal apa? Mata jahat. Tengok benda-benda tak elok. Tidak? Bang, duduk sini pakai serban kan? Balik rumah pakai? Tak kan? Nampak awet lalu pakai sampel punya. Abang tengok. Tengok. Dia tengok. Saya tak tengok. Saya pejam mata. Orang tua pun balik orang qadar tu sampai habis tembakau. Nu duk tengok awet lalu. Pasal apa? Mata ni dia suka tengok benda lagu tu. Allah buat ujian dekat kita. Maka Quran ni beri peringatan. Satu hari Nabi lapar. Bila Nabi lapar, Sayyidina Abu Bakar pun lapar. Sayyidina Umar pun lapar. Ada sahabat Nabi ni dia ajak Rasulullah SAW pergi rumah dia. Pergi rumah dia dia sembelih anak lembu. Jamu Nabi SAW. Tu adab orang main rumah, sembelih lembu. Cari anak lembu seekor, sembelih. Padan makan dengan Rasulullah dengan sahabat Nabi. Makan, habis-habis makan. Selesai dah makan semua. Nabi kata dekat sahabat Nabi dua orang ni. Tadi kita main dalam keadaan lapar, Allah bagi kita kenyang. Nanti di akhirat Allah tanya nikmat yang kita dapat pada hari ini. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah tanya kita nikmat yang kamu dapat ni, dari mana kamu dapat? Allah akan tanya. Benda halal kita dapat apa Allah tanya? Benda haram lagi-lagi ya. Lagi-lagi ya. Baik. Jadi apa kelebihan orang hafal Quran? Nabi hafal Quran. Orang yang hafal Quran ni seronok tak? Sebab Rasulullah hafal Quran. Rasulullah tak boleh baca, tak boleh menulis. Bukan tak boleh baca tu tak erti baca Quran. Tidak boleh mengeja huruf-huruf. Kalau tulis huruf alif, Nabi tak kenal. Ba, Nabi tak kenal. Sebab apa Nabi tak kenal huruf? Adakah Nabi ni orang yang memang dia ada kekurangan? Tak. Allah pelihara mata Nabi daripada kenal huruf tu. Tangan Nabi tak boleh tulis. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Boleh jawab Ustaz bagi hadiah RM10. Duit tak ada pula. Minta kat Ustaz Amah. Ada. Tengok. Ada. Ustaz bagi RM10 dekat adik-adik tahfiz. Kalau kata boleh jawab. Sebab apa? Allah pelihara Nabi daripada pandai menulis dan juga pandai membaca. Ustaz nak bagi hadiah RM10. Sebab timbul fitnah. Pasal apa? Tengok jawapan betul. Saya pergi ambil hadiah kat Ustaz. Apa jawapannya? Sebab Allah nak jaga Quran ni daripada dituduh Rasulullah yang menulis. Dah orang kata lah Muhammad tu yang dia yang mereka. Pak menakan dia yang ajak. Maka Allah pelihara Nabi. Nabi tak boleh mengeja, tak boleh menulis. Tapi Nabi boleh baca Quran.
dengan hafazan yang ada dalam dada Nabi SAW. Bila turun je Quran, Nabi ulang ayat sampai Allah kata dekat Nabi, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan bacakan kau wahai Muhammad, kau takkan lupa. Kalau Nabi bimbang hafazan yang baru mai tu lupa. Allah pelihara Nabi sampai tahap tu. Maka adik-adik dan hadirin sekalian, takkan kita tak mau nak hafal benda yang Nabi hafal. Takkan tak mau baca benda yang Nabi baca. Yang Rasulullah baca ni bukan baca surah Abang, bukan baca WhatsApp, bukan baca Facebook. Nabi baca ayat-ayat keterangan Allah, kalam Allah yang main daripada Allah Ta'ala, dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini kita boleh tengok, ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengalahkan seluruh orang Quraisy. Ketika mana orang Quraisy depa berdebat dengan Nabi SAW, depa kalah dengan ayat-ayat Al-Quran. Nabi tak payah bawa pulang tangan besar ke sepak depa sekali ke, Nabi tak payah bawa pulang begitu. Nabi hanya baca ayat-ayat Quran yang menggagalkan hujah orang-orang Mekah yang ada pada ketika itu. Depa minta pelik-pelik suruh belah bulan, Nabi belah. Tak ikut ke? Tak ikut. Tapi depa kalah dengan hujah keterangan ayat Al-Quran. Bahasanya yang indah, dia punya sastra dia tinggi, balaghah dia tinggi, susunan ayat dia, susunan perkataan dia, maksudnya yang mendalam, tak ada orang boleh buat. Allah saja mampu buat seperti mana yang ada dalam Quran. Surah Al-Fil, surah gajah. Allah bukan cerita pasal gajah tu kaki 4, telinga besar, makan kuat buluh, berak taik besar-besar, tapak kaki dia 8. Ada tak? Tak apa. Nama surah Al-Fil. Tapi di dalam itu menceritakan tentang apa? Cerita tentang tentera yang cuba nak robohkan Kaabah dengan menggunakan gajah. Kita kalau suruh cerita bab gajah, cerita tu. Surah Al-Kahfi. Bukan semua cerita pasal Ashabul Kahfi. Ayat 1 sampai 7 cerita siapa? Cerita pasal bagaimana nak memuji Allah Ta'ala dan kepentingan Al-Quran kepada kita. Ayat 8, 9 sampai 26 baru cerita pasal Ashabul Kahfi. Lepas pada tu cerita pasal lain pula. Nama surah Kahfi tapi tak cerita pasal Kahfi semua. Surah Baqarah, lembu betina. Bukan mak lembu betina ni berapa kilo, sekilo, berapa dik nak sembelih ke mana, nak tahu betina jantan, nak tengok tang ni. Tak. Macam-macam hukum ada dalam surah Al-Baqarah. Ini kebijaksanaan Allah Ta'ala. Orang lain tak boleh buat. Maka kemuliaan Al-Quran itu pertama Allah bagi kelebihan kepada orang hafal Quran. Pertama dekat dunia. Yang kedua Allah bagi kemuliaan dekat orang hafal Quran ni, orang yang rajin baca Quran ni sewaktu dia mati. Yang ketiga orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran ni Allah bagi kemuliaan kepada dia di akhirat. 3 benda ni adik-adik kena ingat. Dunia Allah angkat darjat. Dunia Allah angkat darjat. Orang hafal Quran ni rezeki tak putih. Rezeki tak putih. Dia macam bayang-bayang. Kita berhenti, dia duduk bawah kita. Jangan duduk ligan. Rezeki ni jangan ligan. Kalau kita ligan, bayang-bayang ni, kalau kita ligan, bayang-bayang kita berdiri nampak bayang-bayang. Kita lari, ligan dia. Dia akan lari dengan kita. Tapi bila kita berhenti, dia berhenti. Rezeki, jangan kita bimbang. Carilah akhirat. Rezeki dunia akan datang bergolek kepada kita. Betul? Betul. Allahu Akbar. Allah Ta'ala jaga orang baca Quran ni. Orang buat jahat, buat jenayah, bunuh orang, merompak, dadah, masuk penjara. Ada makan tak? Ada makanan. Diberi makanan, dihukum penjara 8 tahun. Ada makan. Orang yang hafal Quran ni jangan takut nak kerja apa. Nak makan apa. Zaman law pun ustaz, orang tak ada kerja, nanti kami nak kerja apa? Awak ingat ada tak mati? Mati lah esok zaman kita, esok ada kerja Tuhan bagi kat kita.
Guru Quran saya pesan, Syekh Mahir Munajjid hafizahullah, seorang ulama Syria, duduk di Syekh Anjur di Jakarta hari ini. Syekh Hasan Hito tu, orang Syria, beli tanah di Syekh Anjur atas bukit tu, buat universiti, nama dia Universiti Imam Ash-Shafi'i. Orang Syria buka universiti di Indonesia atas bukit. Ulama Arab semua, ulama Syria semua. Jadi guru kami salah seorang yang mengajar kami di Syria ni, muda lagi. Masa dia mengajar kami tu pun dia tak kahwin lagi. Mak dia keturunan Nabi SAW. Guru dia tu Syekhul Qurra, ulama-ulama Quran. Antaranya Syekh Qurayyim. Zaman tu ada 7 ulama Qurra. Syekh Muhammad Taha Sukkar. Tu antara ulama-ulama yang hebat. 7 orang ulama Qurra yang hebat, sanad sangat tinggi. Sempat kami jumpa zaman mengaji, cuma tak ada mengaji. Pasal apa? Mereka dah tua, mereka tak terima dah orang-orang awam macam kita ni. Kalau pi pun boleh tengok, nak salam pun payah. Sebab mereka dah tua, tak larat. Kadang boleh salam, kadang tak boleh salam. Macam tu lah. Nak ambil gambar pun payah dengan mereka dulu. Pasal dia orang lama, umur lah 90, 100 tahun. Anak-anak murid ni hebat-hebat ni, Masya Allah. Disebut ulama-ulama Quran sebut, dengan Quran yang Allah angkat darjat kita tinggi. Percayalah bang, satu hari abang boleh pusing dunia dengan Quran ni. Dengan Quran dia boleh pusing dunia. Orang akan ambil jadi mutawif, orang akan ambil jadi imam dekat Brunei, orang ambil jadi imam dekat Mekah. Mana tahu boleh jadi imam di Mekah, boleh jadi imam di Mesir. Siapa tahu adik Syekh Nuruddin, Syekh Sufyan, dia jadi imam di Mesir. Kalau kata tarawih Ramadan, dia jadi imam. Orang Arab suruh dia jadi imam. 1000 orang di luar ni mengikuti bacaan dia. Padahal dia orang Melayu ya. Allah angkat darjat. Saya ada kawan seorang, Abdullah Samfo, Ustaz Abdullah Samfo. Dia orang Burkina Faso, orang kulit hitam. Hafal Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Mengaji sekali dengan mengaji Quran dengan saya, tapi dia pandai, dia abang-abang lah. Dia dah hafal lama, dia dah habis Quran lah. Saya tak habis. Dia dah habis Quran, dia duduk mengaji qiraat. Kita duduk pita semek tu, dia dah habis Quran. Dia diberi peluang oleh guru dia mengajar Quran di masjid di Syria. Padahal dia orang Afrika, orang kulit hitam. Orang Arab main mengaji Quran dekat dia. Allah angkat darjat. Orang yang ada ilmu Quran ni, Allah angkat darjat. Baik. Jadi kita tengok sikit sebanyak dalam pertemuan kita pada malam ni. Kita 8.34 lah. SOP yang dibenarkan di Kedah 60 minit. 60 minit. Sebab kita buat live, kita tak boleh lajar. Jadi satu hari cerita orang hafal Quran ni. Saya ada jumpa satu orang YDP yang dipetua satu kawasan tu, majlis daerah, yang dipetua majlis daerah. Dia kata, Ustaz, saya nak cari satu orang pegawai kerja dengan saya di jabat daerah ni. Jadi yang main temu juga tu 8 orang. Semua kelayakan ada, Ustaz. Semua bagus. Saya nak pilih hak mana satu. Dia tanya saya. Saya kata, Tuan suruh mereka ni baca Quran. Lepas tu tanya kok dia ada CJ mengaji Quran ke, khatam Quran tak mana ke, diploma agama sikit ada ke. Tanya tengok. Dia tanya seorang kan ada. Pernah khatam Quran masa darjah 3 dulu, ada CJ kat sekolah. Dia pun pernah masuk pertandingan Quran, baca Quran elok. Tuan ambil dia. Kenapa? Kesemua tu pandai, lulus, tapi nak pakai seorang kan. Dia tanya saya, Ustaz, saya duk pening Ustaz, nak pilih hak mana ni? Semua yang main ni pandai belakang, tapi nak pakai seorang kan. Nak tolak 7 orang lagi, macam mana Ustaz? Saya kata, Tuan pilih di kalangan 8 orang ni, orang yang pandai Quran. Dia pun pilih orang yang paling pandai Quran di kalangan mereka tu. Test lah, buka Quran suruh baca. Jadi satu hari Sayyidina Nafi' bin Abdul Haris, dia berjumpa dengan Sayyidina Umar di Asafan. Karena Sayyidina Umar telah melantiknya sebagai gubernur di Mekah. Sayyidina Nafi' bin Haris ni, Sayyidina Nafi' bin Abdul Haris, dia dilantik jadi gubernur
Jadi ketua lah. Kita kata Menteri Mekah. Kita kata gubernur ni Menteri Mekah lah mudah. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu lantik dia. Lantik Sayyidina Nafi' bin Abdul Harith, kamu jaga kota Mekah. Sayyidina Umar jumpa dia dekat Asafan tu, luar daripada Mekah, jauh. Lalu Sayyidina Umar pun tanya. Awak yang batuk dah ni, sedap awak lah. Ayak pun tak ada atas meja ni. Kalau ada ayak segelas Umar, ayak suam. Jangan ada buah ayak pula. Kalau ada lah, tak ada tak payah. Teh tarik pun tak apa. Dah ayat kosong ya. Jadi Sayyidina Umar tanya, hang tinggal urusan jaga negara tu dekat siapa? Hang tinggal urusan jaga negara tu dekat siapa? Sayyidina Umar tanya, aku lantik hang jadi menteri di Mekah. Hang main sampai Asafah ni. Hang tinggal urusan pentadbiran kota Mekah dekat siapa? Lalu dia kata kat Sayyidina Umar, aku tinggal dekat Ibnu Abza. Ibnu Abza tu siapa? Dia tu siapa? Hang boleh lantik dia tu siapa? Jawab Sayyidina Nafi' bin Abdul Harith, dia tu salah seorang daripada hamba-hamba kami. Hamba, orang-orang hamba ni, orang kata bukan orang merdeka, orang hamba. Orang yang darjat rendah. Sayyidina Umar kata, bagaimana kamu boleh memberikan urusan yang sangat penting kepada seorang hamba? Macam mana boleh serah urusan jaga negara kepada seorang hamba? Menteri besar, dia nak pergi mana-mana, dia main jumpa satu Pak Long duduk di Singa Ulang ni. Pak Long, hang jaga negeri tak? Aku nak pergi Mekah. Pak Long kata, beres. Pak Long kat don dia temu. Orang main make sign kat dia. Heran tu, menteri besar bagi kat dia. Ya, heran. Sayyidina Umar heran, kenapa pergi bagi dekat hamba ni? Allahu Akbar. Dia pun jawab kat Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Nafi', beliau adalah seorang yang hafaz Al-Quran dan dia alim dalam bidang faraid. Walau dia hamba tapi dia hafal Quran dan dia pandai dalam bidang faraid. Lalu kata Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar dengar jawapan Ibnu Abza, kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, innallaha, dia kata, amma nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qad qala, sesungguhnya adapun nabi kamu telah pun bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah Taala mengangkat darjat satu kaum itu disebabkan Quran, dan Allah menghina satu kaum itu juga dan Allah menghina sebahagian yang lain. Malah Allah angkat darjat. Terima kasih. Jadi dia jawab betul kan? Ustaz bagi hadiah kat siap kat dia. Bagus. Segok abang. Kita minum Ustaz lah. Sedap sebab dah. Bismillah. Ambil sedap ayam ni. Sama. Jadi kata Sayyidina Umar, aku dengar Rasulullah habaq, Allah mengangkat darjat satu kaum itu dengan Quran dan Allah menghina kaum yang sebahagian yang lain. Mana Quran ni mengangkat darjat kita atas dunia. Kena buat syarat lepas ni, siapa nak bertanding pilihan raya, cari hak reti baca Quran sikit. Nah, bukan pandai buat bangunan, pandai meniaga, pandai buat parit, pandai rancang, tapi kalau tak faham, tak pandai Quran ni, pening kepala kita lah. Zaman makin mencabar, dunia makin mencabar. Dalam ramai-ramai menteri, seorang yang faham agama, 2 orang 3 orang pening juga. Contoh kita sebut pergi dalam kuliah, pokok menteri tengok malam ni, depa dengar, depa gubal dalam parlimen, pas bulan 8 lah, la darurat, tak boleh nak ni lagi. Payah letak syarat, atau parti-parti politik yang nak letak calonnya, atau rakyat wajib memilih calon-calon dalam pilihan raya di kalangan orang yang faham Quran, orang yang pandai baca Quran. Ni jadi mimpin, imam tak boleh jadi mimpin apa ke tu? Imam tak boleh, Fatihah tak betul. Dia kata saya Fatihah baca tak betul Ustaz. Dah kalau Fatihah baca tak betul,
hang duk semayang hari-hari ke mana? Hang semayang hari-hari macam mana di rumah? Itu satu kelebihan orang yang baca hafal Quran atas dunia. Walau seorang hamba diberi peluang oleh Sayyidina Nafi' bin Abdul Harith menggantikan tempat beliau menjadi gubernur di kota Mekah. Orang nombor 1 Mekah. Dia jaga urusan kerajaan Mekah kerana dia hafal Quran. Nampak? Dengan ilmu ni Allah angkat darjat adik-adik esok ni. Tapi jangan duk mengaji pasal nak suruh angkat darjat. Ustaz, saya tak perlu terbang pun. Seorang zaman saya mengaji, dia rajin duduk atas lemari. Pak dia tanya, kami tanya ada awak, hang suka duduk atas lemari? Pak saya besar mengaji sampai tinggi. Dia mengaji tinggi duduk sampai atas lemari. Tahu orang tanya duduk atas bumbung. Lagi tinggi, dia tak hangat, pandai jawab. Nanti bila dah hafal Quran ni, dah atas dunia ni, Nabi abang. Nabi kata apa? Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu ialah orang yang mengaji Quran, lepas tu ajak kat orang lain pula. Jadi orang yang dengar kuliah pada malam ni menerusi Facebook atau secara langsung dalam surau Ma'had Tahfiz kita ini, kita kena jadi orang yang terbaik. Macam mana nak jadi orang baik? Orang yang man ta'allamal Quran. Nombor 1, dia mengaji Quran. Nak jadi baik mesti mengaji Quran. Khairukum, ni siapa habaq? Nabi Rasulullah yang sebut, bukan saya habaq. Bukan tok wan kita habaq, bukan adik-beradik kita habaq. Rasulullah yang habaq. Khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang belajar Quran, dan yang kedua, dia ajak pula pada orang lain. Ni ustaz kamu duduklah mengajak, kamu lenguh tak kira tak. Puas duk ajak, tak ingat-ingat. Dulu saya ada seorang kawan, waktu tahun 1 di Syria tu, dia suka tukar huruf. Iza igaza nasrullah. Surah tu pendek surah An-Nasr tu. Tapi dia tak boleh. Syekh kata iza jaa nasrullah wal fath. Igaza, iza jaa igaza. Syekh tepuk meja. Oh dan besok pula senyap kawan tu. Arab tapi dia tak boleh nak ni. Iza jaa igaza. Pula dah tukar. Sabar guru mengajar. Pahala. Saya tengok guru saya, orang tasmid Quran dekat dia, sebelum subuh orang tasmid dah. Sebelum subuh orang tasmid dah. Lepas subuh orang tasmid lagi. Waktu duha tasmid lagi. Sekali pergi sambung mengajar dalam universiti pula. Malam orang tasmid lagi. Duduk bersila tu berjam-jam kerana Quran. Allahu Akbar. Sebab apa? Sanggup lengoh pinggang, lengoh kaki, tinggal keluarga, habis tinggal dunia, duduk bersila nak ajak orang hafal Quran ni. Sebab apa? Sebab Nabi kata khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang berjalan atas muka bumi ni, orang yang mengaji Quran dan boleh ajak pada orang lain. Usaha pergi mengaji. Usaha pergi mengaji. Ni PKP tak tahu nak buat apa. Mengaji Quran. Merangkak, mengejar. Jangan malu. Kita tak pandai berniaga, kita pergi kursus bahagian perniagaan. Bayar ribu-ribu, kita ambil semangat. Strategi, marketing nak berniaga macam mana. Kita pergi belajar macam mana nak buat poster. Belajar cara kita nak buka website dan sebagainya. Kita belajar macam mana nak bagi produk kita ni laku. Boleh pergi belajar sebab nak cari duit. Maka carilah juga kemuliaan dengan apa? Pergi belajar Quran. Perhabis duit sikit untuk Quran. Kerana Quran ni akan tolong kita di akhirat. Nabi abang, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca satu huruf daripada kitab Allah, falahu hasanah, dia dapat satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan tu, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, satu kebaikan tu Nabi kata 10 Allah gandakan. 10. Kemudian Nabi kata la aqulu alif lam mim harf. Aku tak kata alif lam mim tu huruf. Walakin alifu harf wa lamun harf wa mimun harf.
Nabi kata, aku kata satu huruf itu alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapa baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. 30 kebaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa dah huruf tu? Banyak. Banyak. Kan? Kita duk baca Quran kan? Allahu Akbar. Kaya dah Allah ni, kaya. Ada tak peluang nak pergi syurga? Ada. Pasal apa kita malas baca? Pasal kita galit dengan dunia. Hati kita dah berkarat dengan dunia. Duk fikir nak makan apa, nak makan apa, nak makan apa, nak makan apa. Lembu tak pernah pening kepala, relax ya duk tepi jalan. Tak bunting pula. Tak bunting lagi, beranak lagi, bunting lagi, beranak lagi. Ada tak lembu jantan duk pening kepala pacak, kaki naik ke atas. Sandak kat pokok. Kau darian belakang, cecah minyak tu. Sandak. Sambil duduk menyanyi pula. Mengapa ini semua harus terjadi? Kita apa heran? Tuan lembu ni tanya. Lu apa hal bro? Lembu. Dia tak ada pernah pening kepala. Bini dia nak beranak bila, berapa dia tak peduli. Dia binatang, dia tak pernah peduli. Pasal apa? Rezeki itu Tuhan bagi. Kita belajar daripada makhluk Allah yang lain. Rezeki itu Allah dah tulis dah. Jangan bimbang. Kalau dia fikir makan, lembu pun makan. Kita kena bezakan kita dengan lembu. Ni keras sikit, keras sikit. Ada orang dia kata, ustaz jangan keras sangat. Orang tak suka tengok live ustaz pasal ustaz keras. Siapa aku tak paksa hang tengok. Tapi kalau hang tengok terasa hati tu kira okey lah. Dia mudah gini. Kita berdiri tepi lembu, kita tak boleh baca Quran, lembu tak boleh baca Quran. Sama tak? Sama. Sama. Tak malu kat lembu. Anak lembu kena langgar, mampus tengah jalan. Bapak lembu tak main duk belek-belek baca Quran ke apa, tak ada. Ni mak kita mati pun kita tak boleh baca Quran. Ya, lagu mana? Buka Quran tunjuk kat lembu. Lembu pun gitu ya. Kita buka Quran depan kita senyap, patah tak boleh buka. Ni baca guna saya pusing-pusing ni. Saya kena alif ya Ustaz. Bila sambung saya dah lupa dah. Kereta 8 biji, rumah 7 biji, duit bulanan puluh ribu, Quran tak boleh baca. Berdiri dengan lembu sama bodoh dalam bab Quran. Saya tak kata orang tu lembu, tapi dia ada satu benda yang sama dengan lembu. Lembu tak boleh baca, dia tak boleh baca Quran. Maka wajib kita keluarkan diri kita daripada kebodohan. Bezakan kita dengan binatang. Apa beza manusia dengan binatang? Manusia ada akal. Apa beza manusia dengan binatang? Manusia ada ilmu. Bila manusia ada ilmu tu yang manusia tak bersama dengan pasangan dia, walau tu isteri dia, dia tak buat kerja tepi jalan. Lembu ikut dan dia nak rodong tak mana, dia nak rabat tak mana, ikut suka dia. Depan Tok Imam pun dia balas. Tok Imam berhenti buat live. Kejadian berlaku di kampung saya. Tok Bilal pula tengok live tak izin azan. Orang dia tak buat benda-benda tu depan orang kerana walau halal, tapi ada tempat yang Allah larang, ada tempat boleh. Kerana manusia ada ilmu. Manusia ada ilmu. Tang ni tak boleh, depan anak-anak tak boleh, depan menantu tak boleh, depan jiran tak boleh. Ya, walau halal, tapi ada tempat yang diharamkan oleh Allah. Nampak? Itu beza kita dengan binatang. Ni atas dunia Allah Ta'ala angkat darjat kita. Baik. Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada orang yang baca Quran ni. Ada riwayat hadis mengatakan, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran. Mana-mana orang yang dalam batang tubuh dia, dalam hati dia, dalam jasad dia tidak ada ayat Quran, tak ada langsung ayat Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang usang menanti hari untuk roboh. Rumah tu dah longgang, angin mai terbalik lah. Kita pitiup dah terbalik lah. Rumah tu rumah buruk, dah naik sawang, naik pokok-pokok, menjalak habis anak-anak makan. Tu umpama orang yang tak ada Quran dalam hati dia.
Dalam rumah dia ada mozaik elok, katil mahal, tilam sampai 8,000, sofa 12,000, singki rumah dia berbelah ribu, dapur saja renovate 30,000, buat pos kereta 25,000, renovate bilik 80,000. Wow. Buat kolam renang dalam rumah apa semua ni. Tapi hati dia, dalam jasad dia tak ada ayat Quran. Nabi kata apa? Dia tu macam rumah yang buruk menunggu masa nak roboh. Berjalan kemas pakai seluar jeans, baju kemas, rambut pacak ke atas kemas ni, handset kiri kanan, tapi dalam diri dia tak ada Quran. Orang sanjung dia, orang puji dia, orang panggil dia gelaran yang mulia atas dunia ni. Tapi bila tak ada Quran dalam hati dia, tak ada Quran dalam batang tubuh dia, Nabi kata dia umpama rumah yang kosong, yang hampir roboh. Mana rumah buruk. Jadi siapa yang tak ada Quran dalam hati dia, dia tak boleh baca Quran dan dia tak minat dengan Quran, dia tu rumah buruk. Duduk berjalan tengah pekan. Rumah buruk, belagak kaya, belagak elok, belagak handsome. Allahu Akbar. Tu salah jawab lagi orang marah. Baik. Kemudian orang yang hafal Quran ni ketika mati. Tu waktu di dunia banyak lah kau cerita bab dunia ni, tak dan masa kita ni. Waktu mati ni, ketika mana sahabat Nabi gugur dalam medan syahid, medan Uhud, Nabi himpun dua orang. Jenazah syuhada ni, Nabi himpun syuhada Uhud ni, satu liang lahat 2 orang. Ulama kata harus satu liang 2 orang. Karena Nabi buat 2 orang, Nabi letak dalam satu liang. Jadi bila nak ambil sahabat 2 orang dikebumikan dalam tanah yang mulia dalam kota Madinah Al-Munawwarah dengan darah-darah mereka ni, tuan-tuan, waktu nak tanam tu, Nabi tanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran? Antara 2 jenazah ini, wahai sahabat-sahabatku yang masih hidup, 2 orang yang syahid ni, yang terbunuh dalam medan Uhud ni, siapa antara depa ni yang hafal Quran banyak? Fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Bila ditunjuk kata, ya Rasulullah, yang ni hafal lebih daripada kau ni. Yang ni baru 2 juzuk. Yang ni dah 8. Maka yang 8 tadi, contoh je lah, contoh. Jadi yang 8 tadi didahulukan dalam liang lahat, baru letak kawan hafal 2 juzuk di belakang. Ni dia, Quran tak baca, apa pun tak main masjid, mati nak duduk depan masjid, belah tu imam ni. Dia kata, ustaz, tang betul mihrab ni tempat tu imam duduk semayang ni, depan tu kubur saya. Sorry, kita bagi tang belak ayak belakang. Semayang tak main, orang buat kuliah duk mengamuk marah lah, apalah ustaz kata kau orang dalam kuliah hak ni apa semua, kita tengok duk marah hak semua tak kena, mati dia boleh siap pihak habaq, request buat satu surat wasiat pada imam, tulis siap. Ketahuilah wahai imam, engkau sedang marah kepada aku pada ketika ini, tapi aku telah mati, doakanlah kebaikan kepada aku. Aku mohon supaya diletakkan jenazah aku, dikebumikan jenazah aku di depan masjid bertentangan dengan mihrab tempat tu imam salat. Moga aku dengar kuliah-kuliah yang disampaikan, moga aku dengar azan-azan yang dilaungkan. Cik, masa hidup hang tak mau main mengaji, hang mati baru nak main dengar. Tak ada masa. Tanah belakang jauh sikit. Jauh sikit. Jadi tempat mulia-mulia ni, dekat-dekat ni letak orang-orang soleh. InsyaAllah kita kalau baik, orang tak tempat elok. Kubur ni boh tak mana pun tak apa. Dia pergi akhirat hak sama kan. Soalan kubur sama kan. Boh lah tak mana pun. Dia kata kalau baca Quran, malaikat tak main atas kubur. Tak nak lah mahak tahfiz ni. Tak nak mahak tahfiz ni. Tak main terus malaikat daripada. Dah, tugas malaikat akan dilaksanakan oleh malaikat. Akan datang. Cuma kita duk baca Quran, duk sedekah tu, mudah-mudahan Allah angkat. Allah angkat bala, Allah angkat ujian yang berat kepada sahabat kita yang diuji dalam liang kubur pada saat ini. Kerana Nabi suruh kita istaghfiru li akhikum. Nabi setelah Nabi simpan jenazah para sahabat Nabi kata apa? Istaghfiru li akhikum, minta ampun kepada sahabat kamu ni, wad'u lahu bitathbit, doa supaya dia ni ditetapkan
dia dapat kekuatan, ada ketetapan untuk menjawab soalan-soalan dalam kubur. Fa innahu yus'alul ana. Nabi kata dia sedang disoal lah ni. Tu Nabi apa? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Boleh ya? Boleh tak tu? Nampak? Mati orang tanam kita. Ni siapa mati? Pelajar tahfiz, masya-Allah, tabarakallah. Nak buh tak mana ni? Kita buh tempat elok lah ustaz. Kita pergi letak hak awal tang mula-mula masuk kubur tu, anak hafal Quran kan. Dia duk jadi imam kat kita hari tu. Ya Allah, budak ni demam mati. Oh, tak ada lagi jumpa budak-budak tahfiz. Dia ni jadi imam tarawih. Nak buh tak nak? Tanam dekat belakang jamban mayat dah. Dah. Tak pernah jumpa lagi. Baik. Kemudian kemuliaan orang yang hafal Quran di akhirat kelak. Nabi kata, kita kan baca Quran kan? Kira apa dah? 3 minit Nabi kata apa? Nabi kata, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah ni ada ahli keluarga di kalangan manusia. Kita duk baca Quran. Allah itu lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan diperanakkan. Allah tak ada anak, Allah tak ada ayah, tak ada adik-beradik. Allah itu Esa. Lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Allah tak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak beranak dan diperanakkan. Tiba-tiba Nabi habaq, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki ahli keluarga di kalangan manusia. Bukan di kalangan haiwan, bukan di kalangan makhluk yang lain, di kalangan manusia. Dalam banyak-banyak makhluk Allah ni, Nabi sebut inna lillahi ahlina minan nas. Allah ada ahli di kalangan manusia, ahli keluarga. Allah menganggap orang itu sebahagian keluarganya. Maknanya apa? Nak habaq kata mulianya orang ni. Sampai Allah anggap mereka ni macam adik-beradik. Lebih kurang itu ya. Allah tak perlukan kita pun. Tapi Nabi menggambarkan dalam satu hadis, inna lillahi ahlina minan nas. Sahabat pun tanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka yang dianggap menjadi keluarga kepada Allah? Orang keluarga ni maksudnya Allah sayang. Macam Nabi lah, kekasih Allah. Dan Allah tak perlu pun kepada pasangan. Tidak. Tapi Allah nak habaq Rasulullah ni Habibullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Kan? Allah angkat darjat Nabi. Ni orang paling aku sayang. Yang ni Muhammad SAW. Dan di kalangan umat Rasulullah ni ada orang yang Allah angkat darjat dia. Sampai Allah mengaku kata, mereka ni macam keluarga aku. Lalu kata Nabi SAW, hum ahlul Quran. Mereka itu adalah ahli Quran. Ahli Quran. Ustaz yang mengajar Quran, ustaz yang hafal Quran, anak-anak yang hafal Quran, yang berusaha hafal Quran. Orang yang menumpang, orang yang menumpang supaya pelajar ini pandai Quran, juga ada pahala yang besar. Yang hafal Quran, orang yang wakaf dapat pahala, orang yang bagi cat dapat pahala, orang yang bayar ayat penapis dapat pahala, orang bagi kipas dapat pahala. Habuk yang kita tumpangkan di Mahat Tahfiz ni ada nilai besar di sisi Allah Ta'ala. Habuk ya. Kita main tumpang bubur cat setitik ya duit kita. 1 sen yang kita bagi. Tak pun kita tolong pergi beli cat ya. Duit kita tak buat kelak pun. Tolong pergi beli main hantar. Sedekah berus satu harga RM4. RM4 tadi ni kerana berus itu mencantikkan surau ini. Anak-anak tenang boleh hafal Quran. Dia dapat ganjaran besar di akhirat kelak. Kerana apa? Usaha dia untuk mengimarahkan pusat-pusat pengajian. Jangan buat main. Sebab kita tak nampak pahala. Mau kalau nampak pahala, macam dapat air sinar tu kan. Bersinar-sinar biji mata. Padahal dapat duit sendiri tu. Pasal carum dulu. Apa tu juga pahala kalau kita tak carum, tak boleh claim lah. Orang yang tak ada pencen, orang yang tak ada simpanan, tak boleh nak claim tak mana. Tak ada air sinar, beli seorang abang sinar lah. Baca aduk teriak orang hari. Kan? Baik. Jadi, kata Nabi, hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Mereka itu adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu ialah ahli kepada Allah
dan orang-orangnya yang istimewa. Allah angkat darjat. Allah anggap orang yang hafal Quran ni ahli kepada Allah, ahli keluarga Allah. Nampak kata apa? Darjat tu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadi tetamu VVIP. Jadi tetamu menteri pun seronok dah, raja panggil pergi makan pun seronok dah. Bayangkan kita jadi tetamu Allah yang hebat kerana Quran. Kerana Quran yang kita baca. Nabi kata, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Quran. Kerana Quran itu akan datang menolong kamu di akhirat kelak. Dalam hadis yang terakhir ni saya nak kongsi dengan abang-abang, semangat sebagai pembakar semangat untuk hafal Quran. Saya pun duk ulang balik Quran ni. Ada Pak Isa bulan 4 ni 3 juzuk. Harap-harap Allah beri kekuatan untuk hafal 3 juzuk. Nak ulang balik ni yang berat ni. Nak apa habis lah semester ni, insya-Allah. Mudah-mudahan tamatlah pengajian saya. Jadi kita baca hadis ni ambil semangat. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi." Siapa yang baca Quran kemudian dia beramal dengan apa yang dia baca, beramal dengan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah akan memakaikan kepada ibu bapaknya mahkota di hari akhirat kelak. Kita baca Quran, hafal Quran, lepas tu kita amal. Pak kita dapat anugerah mahkota. Pak kita, dia tak hafal pun, dia dapat anugerah. Pasal dia duduk susah hantar kita pergi mengaji, bela kita. Pak kita dapat anugerah mahkota. Tu pak kita. Kita yang baca ni lagi hebat. Ayah kita diangkat darjat kerana kita sayang kat ayah tak? Sayang kat ayah. Siapa yang ayah dah tak ada dah? Ada anak yatim. 1, 2, 3. Allah, 3 orang anak-anak tahfiz malam ni dah pun kehilangan ayah. Satu kehilangan yang besar dalam hidup. Allahu akbar. Jadi orang yang sayang ayah dia, abang baca Quran, ayah dapat pahala dalam kubur. Nabi kata besok ni ayah kamu ni akan terkejut di akhirat. Ni Nabi abang, ayah kamu akan tanya Allah, "Anna hadha?" Mai mana ni pahala banyak sangat? Mai mana ni? Lalu dikatakan kepada ayah kamu nanti di akhirat, "Bistighfari waladika laka." Kamu diangkat darjat dalam syurga. Kamu diangkat darjat dalam syurga, wahai pakcik, kamu diangkat. Kenapa? Dulu anak kamu waktu kamu dah mati, dia atas dunia dulu ni. Tiap-tiap hari dia doa, "Ya Allah, ayat yang aku baca ni bagi sampai pahala dekat ayah aku." Nabi kata, anak-anak kamu minta ampun. "Ya Allah, ampun ayah aku. Ya Allah, dengan ayat aku baca ni, ampun ayah aku." Sampai baca surah As-Sajdah kan, sampai muka surat 2 tu kan. "U'idu fiha wa qila lahum zuqul adab." Kan? Sampai ayat tu. "Aradu an yakhruju minha." Ahli neraka ni bila depa dah masuk dalam neraka, depa nak keluar, u'idu fiha, heret masuk balik. Wa qila lahum, dikatakan kepada orang jahat ni, zuqul azab, rasalah azab yang dulu hampa duk mohon, hampa tak percaya atas dunia, orang duk habang buat jahat masuk neraka, buat jahat masuk neraka, lawan Allah kena azab, hampa tak dengar, hari ni hampa kena. Kita bila baca ayat tu, "Ya Allah, bebaskan ayahku daripada ayat ni, ya Allah. Ya Allah, jangan bagi ayahku jadi ahli neraka, ya Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ampunkan dosa ayahku. Allahumma ighfir walidi, Allahumma ighfir walidi, ya Allah." Doa. Allah angkat darjat ayah kita, terkejut ayah kita. Nabi kata, dikatakan kepada ayah kamu, "Bistighfari waladika laka." Kerana anak kamu duk minta ampun, Allah angkat darjat. Abang-abang yang tak ada ayah dah ni, 3 orang yang mana ada ayah, teruskan doa sama macam kita yang dah kehilangan ayah. Jadi bila kita hafal Quran, ayah kita nanti pakai mahkota. Subhanallah. "Daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyuti dunya." Kata Nabi,
cahayanya mahkota itu pada hari kiamat nanti, cahaya mahkota itu lebih baik daripada cahaya matahari dekat dunia. Bersinak-sinak cahaya dia. Fama dhannukum billadhi amila bihadza. Lalu Nabi kata, apakah pandangan kamu semua terhadap ganjaran bagi orang yang mengamalkan Quran itu sendiri? Kita amal Quran, kita baca Quran, kita amal Quran, ayah kita dapat anugerah mahkota. Cahaya mahkota tu lebih baik daripada cahaya matahari yang ada atas dunia. Nah, lalu Nabi tanya, fama dhannukum billadhi amila bihadza. Apa pandangan kamu? Apa pandangan kamu terhadap ganjaran orang yang hafal Quran? Kalau ayah tak hafal Quran pun dapat mahkota, kita yang hafal dan kita beramal dengan Quran, agak-agak Allah nak bagi mahkota saja kat kita, lebih daripada itu Allah bagi. Jadi ni satu kata-kata semangat daripada Nabi SAW supaya kita kuat belajar, kita kuatkan azam kita. Quran ni kena ulang. Setiap hari ulang juzuk yang lama. Setiap hari. Satu hari ulang juzuk yang kita dah hafal. Sehari satu juzuk. Ulang. Esok hari ni juzuk pertama. Besok ulang juzuk kedua. Tu ulang juzuk ketiga. Ulang. Sebulan tu khatam Quran. Ulang. InsyaAllah dia akan lekat macam surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ni baca dari belakang boleh, baca dari depan boleh. Pasal apa? Pasal lama duk baca Fatihah. Tengah malam terkejut boleh baca Fatihah. Tengah duk lena kan? Bangun. Sama ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh hafal. Boleh jawab. Tanya surah lain pakai dak dah. Ulang sampai Quran tu lekat dalam diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan abang-abang yang belajar di sini, ni tahfiz ni tak ada perempuan semua kan? Tak ada perempuan. Bagus ya. Kalau ada kerja duk dengan dak tengok, lawan tengok aku kan. Balik main Facebook pula, kukik. Sabar. Nanti bila dah hafal Quran, Allah bagi dekat kita isteri yang salihah. Isteri yang salihah ni lah isteri paling cantik, tahu? Isteri paling cantik nama dia bersifat dengan salihah. Bukan kira rupa cantik. Ada rupa cantik, perangai tu tak cantik, ada juga, kan? Kita nak isteri yang berakhlak mulia dengan sifat-sifat mahmudah yang digelar sebagai imra'ah salihah, perempuan yang salihah, yang taat perintah Allah, taat perintah Rasulullah, dia akan taat perintah suami dia. Jadi dapat rupa lagu mana pun tak apa. Bang lah. Tapi bagi ada biji mata lah. Ni mata sebelah tu dajeh. Kalau abang berkenan lagu tu tak apa lah. Cari hak telinga kembang kan biar api lah nak buat guna. Lepas menikah tengok bini rambut kembang macam Maggie tu. Nak pakai tudung tu kena tarik ikat bagi rambut kecut dulu. Tak apa lah nak buat macam mana. Benda dalam rambut je. Yang penting isteri tu baik. Isteri tu taat kita. Isteri tu hormat kita. Bantu kita ke arah baik. Tegur kita bila kita buat salah. Tu yang kita mahu. Lawa saja bodoh Quran tak boleh baca apa saja kerja duk menyanyi penjara pengang gitar duk ning buat nak apa buang masa bayar mahal-mahal bodoh mai duduk dalam rumah kita. Buat kenduri habis 40,000, bayar kat dia 15,000, beli gelang lah apa semua, rumah kita tumbang dengan lembu kambing lah apa semua, lah semua SOP semua salam gitu, bungkus buat balik. Bungkus lah tak boleh bungkus sikit-sikit, bungkus 8 orang 9 orang bagi habis 5 kawan. Nikah buat balik main rumah, muka segak, bodoh macam lembu lebih kurang. Quran tak boleh baca, mayang tak boleh, apa tak boleh. Baik beli lembu, kalau 40,000 boleh beli satu kandang, tahun depan boleh buat korban. Wow, kata jamaah Pak Tongkoi, boleh kaya. Tapi kalau boleh bini bodoh sekok main duduk tepi, naya. Sama lah orang perempuan dapat suami bodoh pun macam tu lah. Sial dekat orang perempuan, kahwin-kahwin dapat suami bodoh. Tengok pakai lebay bagus elok, tak tahu Fatihah pun tak ingat. Fatihah bukan duk tang lebay, kena pergi mengaji. Jadi insya-Allah abang-abang depan saya ni dapat isteri yang baik nanti. Sabar saat zaman mengaji. Terus duk galak bercinta pagi. Aku tumbuk seorang-seorang, aduh gila nak ni. Bersabar sat. Tengok muka aku cengeng ni. Ya aku memeng apa. Terus duk fikir lagi perempuan tu. Perempuan ni berlambak atas dunia ni. Tuhan dah tulis dah dekat abang-abang ni siapa yang akan kahwin dengan abang-abang, insya-Allah. Bila Quran duk dalam hati tu, semua orang berebut. Semua orang berebut. InsyaAllah akan dapat yang baik.
Wallahu alam. Makasih kepada ustaz kita atas jemputan pada kali ini, Ma'had Tahfiz As-Salihin, Tahfizul Quran As-Salihin. Mudah-mudahan kita semua orang soleh. Terima kasih kepada semua. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Kita harap negeri Kedah tidak berlakulah PKP seperti negeri-negeri lain. Tapi hati tu duk berat kot tu dah. Harap-harap Allah pelihara Kedah ni dan negeri-negeri yang lain. Allah beri kekuatan, kemudahan kepada semua kawan-kawan kita yang sedang dalam kesempitan, anak-anak sakit, kena COVID, sakit demam, kencing manis, darah tinggi, duit tak ada dan sebagainya. Kita harap Allah beri kesabaran yang besar kepada umat Islam di dunia ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.